What's up guys, bersama dengan saya Sean Steven dengan episod bersama dengan Carikas. Sebelum kita bermula, jangan lupa untuk like dan share video ni, dan yang paling penting tu pastikan anda subscribe kepada channel kami, iaitu Carikas. Dan untuk episod kali ini, kami akan tunjukkan kepada anda Mazda CX-30. Kereta ini, Mazda CX-30, dilancarkan di Malaysia pada Januari 2020, di mana ia merupakan compact crossover SUV, di mana saiznya adalah di antara CX-3 dan juga CX-5. Dan terdapatnya 4 varian, iaitu 2.0 liter, 2.0 liter high, 2.0 liter high all-wheel drive dan juga 1.8 diesel variannya lah. Itulah variannya. Tetapi harganya adalah daripada RM149,000 ke atas, bergantung pada varian yang anda pilih. Dan kereta ini sebenarnya merupakan kereta CBU yang fully imported daripada negara Jepun. Dan terdapat 8 pilihan warna, iaitu Soul Red Crystal, Deep Blue Crystal, Jet Black, Machine Grey, Sonic Silver, Snowflake White Pearl, Titanium Flash dan Polymetal Grey Metallic. Dan apa kita tunggu lagi? Jom kita tengok bahagian luaran kereta ini. Dan untuk bahagian luaran kereta ni, saya nak bagi tahu terlebih dahulu, dia menggunakan design kodo ataupun soul of motion design yang memangnya membawakan rasa yang betul-betul sleek dan seksi untuk kereta Mazda kali ini kan. Dan ia juga agak konsisten di antara contohnya CX-3, CX-5, CX-8, CX-9. Memang nampak dia punya front grille tu memang dia agak konsisten lah. Tapi untuk kereta ni dia berbeza sikit kerana ia menggunakan macam triangle ataupun bentuk-bentuk segitiga pada grille-nya. Dan juga terdapatnya silver lining yang sehingga dia punya headlamps, di mana ia menggunakan full LED headlamps yang juga mempunyai daytime running light. Dan juga di bahagian bawah ini pula adanya front fog lamp. Sekarang untuk pandangan sisi kereta ini, kita mulakan dulu dengan rodanya yang menggunakan rims bersaiz 18 inci. Kalau kita bandingkan untuk varian 2.0 liter yang paling rendah tu, dia menggunakan 16 inci. Tapi untuk kereta ini menggunakan 18 inci. Dan selain daripada itu, apa yang saya boleh nampak, dia punya silver lining yang ada di bahagian bawah ni, dan juga dia punya B-pillars yang ada glossy black. Tapi mungkin ada di antara anda yang mungkin tak suka benda ni, yang dia punya side skirting tu, yang warna yang plastik ni, dia agak besar. Kalau kita bandingkan dengan CX-3 dengan CX-5 tu, yang bahagian ini taklah besar sangat kalau kita bandingkan dengan CX-30 ini. Dan untuk bahagian belakang kereta ini, kita mulakan dulu dengan tail lamps dia, di mana ia adalah full LED, dan di bahagian atas ni sebahagian daripada spoiler dia adanya third brake lamp. Dan kalau kita pandang dari pandangan sisi ni, dia punya back ataupun dia punya bahagian belakang ni memang nampak seksi, dia punya sleeky, memang sebahagian daripada design secara keseluruhan untuk kereta ini. Dan juga terdapat kamera di belakang ini, di mana ia adalah untuk kamera reverse ataupun reverse camera apabila anda nak gosan. Ada juga dia punya gaisan untuk anda tahu dia punya arah dan juga dia punya ruangan yang ada. Jom kita tengok sekarang bahagian dalaman untuk bahagian belakang kereta ni, dia punya boot space. Kita buka, tekan butang ni, automatik akan buka, tak payah nak angkat gunakan tangan anda. Dan di sini terdapatnya 430 liter boot space, di mana memang boleh fit lah, saya rasa lebih kurang 2 bag medium bersaiz ataupun 2 medium size luggage, dan boleh dibesarkan lagi apabila anda melipat tempat duduk bahagian belakang kereta ini. Sekarang untuk bahagian dalaman kereta ini, saya nak mulakan dulu dengan apa yang saya lihat dengan mata kasar saya. Memang cantik lah, dia ada macam dark interior dekat sini ataupun interior gelap, di mana ada dual tone di antara warna hitam dan juga macam warna coklat di sini. Fully leather covered ataupun dibalut dengan kulit sepenuhnya. Memang rasa macam sangat eksklusif. Okay, kita push start kereta ni. Apa yang menarik perhatian saya adalah untuk kereta ini adalah instrument clusternya, di mana ia mempunyai kombinasi di antara analog dan digital yang menunjukkan informasi yang penting berkenaan dengan kereta ini.
Dan pergi balik kepada steering wheel ini, di mana ia dibalut dengan kulit ataupun fully leather wrap dan mempunyai butang-butang untuk mengawal sebahagian daripada infotainment system dan juga untuk instrument cluster. Dan juga adanya paddle shifters untuk mengawal kelajuan kereta anda serta indikator tertentu yang ada di bahagian tepi. Untuk yang steering wheel ni juga adalah ataupun boleh disusun ataupun di-adjust secara teleskopik dan juga tilt up dan down yang kita boleh lock di sini. Dan untuk tempat duduk ni memang mempunyai 10 powered way ataupun powered 10-way adjusted seats yang mempunyai 2 memory function juga ataupun setting 2 ya. Dan juga adanya lumbar support. Balik semula kepada bahagian depan. Untuk infotainment system 7 inci saiz yang boleh dikawal menggunakan Mazda Connect, di mana butangnya semua di sini untuk turning lah, untuk tengok untuk ke settings yang seterusnya, tekan masuk untuk ke setting tersebut, dan juga ada shortcut buttonnya untuk music dan sebagainya. Dan berkenaan dengan music pula, anda juga boleh connect sama ada melalui Bluetooth ataupun melalui Android Auto ataupun Apple CarPlay. Butang untuk mengawal volume ataupun kekuatan lagu ada di bahagian sini dan juga pada steering wheel. Dan untuk bahagian tengah pula adalah untuk air conditioning ya, untuk mengawal climate dalam kereta anda. 2 climate di bahagian depan untuk pemandu dan juga orang yang duduk kat depan sini pun boleh kawal ataupun boleh letak sync. Lupa juga nak bagi tahu yang untuk USB charger ni ada di sini dan juga dekat armrest ni boleh dikawal ataupun boleh disusun sama ada macam ni, letak belakang pun boleh, tapi untuk bukanya kena slide ke belakang dan juga buka. Dan sebenarnya kat dalam ni memang agak besar ruangannya. Terdapat juga 12 volt charging port dan juga USB port di dalam sini. Jom kita tengok bahagian belakang untuk kereta ini. Dan sekarang untuk bahagian belakang tempat kereta ini ataupun tempat duduk kereta ini, okey, seperti yang anda dah tahu dah, ini merupakan compact crossover SUV. So dari segi saiznya ataupun ruangan dia, janganlah anggap tempat ni memang besar, taklah besar sangat. Jadi untuk kalau 2 orang duduk dekat sini agak selesa, kalau 3 orang tu mungkin agak sempit. Dan untuk kaki saiznya sebenarnya okey je, taklah besar sangat dan tak terlalu kecil, tapi lagi baiklah kalau lagi besar. Tapi bila anda nak beli kereta ni, memang nak kena tahulah ini adalah compact crossover SUV, di mana tempatnya memang compact, padat. Selain daripada itu, apa yang penting juga yang saya suka ada di sini aircon ventilation untuk anda mendapat aircon, tak payah nak kongsi dengan orang kat depan. Di tengah pun ada armrest dan juga cup holder, tetapi tidak mempunyai apa-apa USB di bahagian belakang. Jadi saya rasa secara keseluruhan untuk orang yang duduk kat belakang ni, kalau 2 orang tu memang rasa selesa, tempat ruangan di bahagian kepala dan untuk kaki saya tu taklah sempit sangat, rasanya agak okey juga. Kita cakap pasal apa yang ada dalam kereta ini, ia menggunakan drivetrain Skyactiv, di mana kereta ini menggunakan enjin 2.0 liter. Dan untuk kereta ini enjin dia ataupun dia punya drive itu boleh menghasilkan 162 horsepower dengan torque sebanyak ataupun max torque sebanyak 213 Newton meter. Dan dari segi ciri-cirinya ataupun ciri-ciri keselamatannya, ia mempunyai macam basic lah, memang ada secara keseluruhan, memang ada lah. Ya, ada 7 airbags, ada ABS, EBD, TCS dan sebagainya. Dan ia juga adanya iActive Sense, di mana adanya lane keeping assist system, lane departure warning system, ada juga Mazda radar cruise control, dia juga ada adaptive high beam dan sebagainya. Okey, jom. So, my first impression pertama saya, dia punya steering tu agak ringan. Dia agak seimbang lah. Alright, yeah. Okey, so dari segi dia punya penciptaan ataupun penukaran gear tu agak smooth ya, agak smooth. Dan saya pun boleh pilih untuk pergi ke pemanduan mode manual, di mana saya boleh mengawalnya menggunakan gear knob. So dari segi responsifnya memang ada lah, memang anda akan rasa macam bawa kereta Conti. Kepada mereka yang ingin mendapatkan kereta yang ada power, yang nampak bergaya, yang ada keselesaan pemanduan dia, inilah kereta untuk anda semua. Dan dari segi ciri-ciri keselamatannya pun memang ada. So saya rasa kereta ni memang secara holistik dia memang agak bagus lah
saya rasa. Best juga. Jom kita bandingkan kereta ini di antara variannya. Seperti yang dikatakan tadi, ada 4 varian iaitu 2.0 liter, 2.0 liter high, 2.0 liter high all-wheel drive dan juga 1.8 liter diesel. Seperti mana jarum perbandingan di hadapan anda. Okey, kita mulakan dulu dengan enjin yang digunakannya, iaitu kita boleh pisahkan di antara dua, iaitu 1.0 liter diesel dan juga 2.0 liter NA. Yang diesel tu adalah turbocharged, di mana untuk 2.0 liter engine tu dia boleh menghasilkan 162 horsepower dan juga 213 Nm torque. Dan untuk 1.8 diesel turbocharged engine boleh menghasilkan 114 horsepower dan juga 270 Nm torque. Dan kita bandingkan pula di antara variannya dari segi harganya. Yang varian yang paling rendah iaitu 2.0 liter, di mana harganya lebih kurang RM149,000 sehingga yang paling tinggi iaitu 1.8 diesel engine di mana harganya lebih kurang RM172,000. Kalau anda bandingkan dari segi bayaran bulanan dia, taklah begitu banyak sangat di antara varian dia. Dan apa kata kita bandingkan sekarang di antara persaingannya, seperti yang anda nampak di jadual pembandingan di hadapan anda. Kita bandingkan kereta ini dengan kereta Subaru XV 2.0 IP 2021, Honda HR-V 1.8 RS 2021, Renault Captur TCE 120 EDC 2020. Yang itu bergantung kepada anda lah, anda nak kereta mana. Tapi untuk kereta ni saya rasa dari segi performance dia pun agak bagus dan juga penggunaan minyak pun taklah teruk sangat. Cuma mungkin bagi pendapat saya kan, kereta ni memang dari segi luarnya memang terbaik lah untuk pilihan saya di antara varian yang lain. Serta juga apa mungkin kekurangannya, dia tidak mempunyai 360 degree camera, di mana kereta kadang-kadang sekarang ni dah memang pun ada sebagai ciri-ciri keselamatan dia. Itulah pendapat saya. Apakah pula pendapat anda? Tuliskan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ni. Jangan lupa juga untuk subscribe kepada channel kami iaitu Cari Cars, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye-bye!